Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adat Istiadat Diraja merupakan tunggak institusi raja dan bangsa. Justru semua generasi berkewajipan untuk mendukungnya agar kekal berkembang dan unggul. Adalah juga menjadi tanggungjawab para belia agar mengambil tahu akan adat istiadat diraja itu dan adat tersebut dari semasa ke semasa hendaklah dibisaikan, dielokkan dan diperbaiki untuk disesuaikan dengan keadaan zaman tanpa mengubah keasliannya. Perkahwinan diraja ni adalah satu adat yang sudah turun-temurun lah. Jadinya untuk kita ni lebihnya orang mengetahui yang belum tahu itu supaya lebih tahu, patutlah kita ni menyaksikan adat istiadat perkahwinan diraja ni. Peluang untuk melihat atur cara perkahwinan diraja tu, maka dari sana kita ni dapat manfaat, kita ni dapat belajar, kita ni dapat melihat dari sisi perbezaan perkahwinan itu. Sebagai rakyat supaya dapat menyampaikan lagi kepada generasi tani tentang adat istiadat diraja yang turun-menurun ini lah. Itu peluang yang amat berharga dan pengalaman yang amat berharga terutamanya kepada generasi baru dan generasi muda untuk sama-sama menyokong dan juga sama-sama berjuang untuk mengekalkan sebagai salah satu daripada identiti negara Brunei Darussalam. Harap juga adat istiadat ini akan dapat diteruskan, dikekalkan selama-lamanya untuk generasi penerus dan generasi muda. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menyambut ulang tahun penubuhannya pada setiap 13 Januari bersempena memperingati ulang tahunnya ke-30. Kemarin diadakan sembahyang sunat hajat dan majlis doa kesyukuran di Jami Asri Hassan Al-Bolkiah. 30 tahun penubuhan BIBD juga menandakan sumbangan dan kemajuan selama 3 dekad kepada lanskap industri perbankan Islam khususnya dan pembangunan ekonomi negara amnya. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi BIBD. Antara pengisian majlis sembahyang sunat hajat dan fardu asar berjemaah diikuti bacaan selawat tafrijah dan doa selamat. BIBD terus berkhidmat kepada rakyat di negara ini melalui rangkaian cawangan fizikalnya yang digabungkan dengan rangkaian platform perbankan dan pembayaran digital yang komprehensif. Sumbangan utama keluaran dalam negeri kasar KDNK Negara Brunei Darussalam mengikut aktiviti ekonomi pada suku ketiga 2022 adalah sektor industri yang menyumbang 66.4%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kawangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan ia diikuti oleh sektor perkhidmatan sebanyak 32.5% dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan 1.1%. Jumlah KDNK pada harga semasa suku ketiga 2022 sebanyak 5.8 bilion ringgit berbanding 4.7 bilion ringgit pada suku ketiga 2021. Sektor minyak dan gas yang merangkumi aktiviti perlombongan minyak dan gas dan pembuatan gas cecair asli menyumbang sebanyak 51.7% daripada jumlah nilai tambah kasar. Sementara sektor bukan minyak dan gas termasuk aktiviti hiliran seperti pembuatan produk petroleum dan kimia menyumbang 48.3% daripada jumlah KDNK, manakala pada harga tetap meningkat 0.9% tahun ke tahun disebabkan peningkatan 4.6% sektor bukan minyak dan gas. Namun sektor minyak dan gas mencatatkan penurunan 2.7%.
Sektor bukan minyak dan gas terus menunjukkan perkembangan positif dengan peningkatan pada subsektor seperti hiliran, kawangan, pengangkutan udara, perdagangan borong dan runcit dan perikanan. Peningkatan pada aktiviti hiliran adalah disebabkan peningkatan pengeluaran metanol dan baja yuria. Peningkatan subsektor kawangan pula daripada peningkatan pendapatan aktiviti kawangan dan perbankan. Peningkatan subsektor pengangkutan juga disumbangkan oleh aktiviti pengangkutan udara, manakala perdagangan borong dan runcit adalah disebabkan kenaikan permintaan domestik. Peningkatan subsektor juga selaras dengan peningkatan jualan runcit seperti peningkatan jualan tekstil, pakaian dan kasut dan jualan di stesen minyak. Sementara peningkatan subsektor perikanan disebabkan peningkatan industri penangkapan ikan dan akuakultur. Mengikut pendekatan perbelanjaan, peningkatan pertumbuhan KDNK pada suku ketiga 2022 didorong oleh peningkatan ekspor barangan dan perkhidmatan, khususnya ekspor barangan bahan api galian. Ini diikuti peningkatan perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah, perbelanjaan kapital swasta dan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan. Laporan penuh boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofi.gov.bn. Sementara itu, jumlah perdagangan negara meningkat sebanyak 7.1% pada bulan Oktober 2022 berbanding Oktober 2021. Jumlah perdagangan tersebut meningkat daripada 2,312.2 juta ringgit pada bulan Oktober 2021 kepada 2,477.5 juta ringgit pada bulan Oktober 2022 disumbangkan oleh kenaikan import dalam tempoh tersebut. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya menyatakan berbanding bulan September 2022, jumlah perdagangan menurun sebanyak 3.7% disebabkan penurunan jumlah ekspor terutamanya bahan api galian. Jumlah ekspor menurun sebanyak 2.5% disebabkan oleh pengurangan ekspor bahan api galian dalam tempoh yang sama yang didorong oleh penurunan nilai ekspor minyak mentah disebabkan penurunan ekspor jumlah isi padu Oktober 2021 berbanding Oktober 2022. Dari segi komoditi ekspor, bahan api galian merupakan penyumbang utama ekspor negara iaitu 77.2%, diikuti bahan kimia dan jentera dan kelengkapan pengangkutan. Manakala pasaran ekspor utama adalah Republik Rakyat China dengan 25.7%, diikuti Australia dan Jepun. Komoditi ekspor terbesar ke Republik Rakyat China adalah bahan kimia, manakala Australia dan Jepun pula bahan api galian. Sementara itu, jumlah nilai import meningkat pada tempoh yang sama disebabkan peningkatan import bahan api galian, khususnya minyak mentah. 5 komoditi import utama pada Oktober 2022 adalah bahan api galian, diikuti jentera dan kelengkapan pengangkutan, makanan, barang-barang keluaran kilang dan bahan kimia. Sumbangan terbesar akan dagangan import adalah dari Emirat Arab Bersatu, diikuti Malaysia dan Qatar dengan komoditi import terbesar bahan api galian. Kebanyakan import negara sebanyak 59.8% digunakan sebagai barangan perantaraan, barangan modal dan barangan penggunaan bagi kegunaan isi rumah. Pengangkutan melalui laut penyumbang tertinggi bagi kedua-dua ekspor dan import, diikuti pengangkutan udara dan darat. Laporan perangkaan perdagangan barangan antarabangsa bagi bulan Oktober 2022 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di deps.mofi.gov.bn.
Bagi bulan November 2022, indeks harga pengguna IHP menurun sebanyak 0.1% berbanding bulan Oktober 2022 disebabkan penurunan 0.3% indeks bukan makanan berikutan penurunan harga tiket penerbangan. Walau bagaimanapun, indeks makanan dan minuman ringan menunjukkan peningkatan sebanyak 0.4% disebabkan oleh kenaikan harga bawang merah. Peningkatan terutamanya disebabkan oleh kekurangan bekalan daripada negara-negara pengeluar berikutan cuaca yang tidak menentu. Berbanding bulan November 2021, IHP meningkat 3.1%. Peningkatan tahun ke tahun ini selaras dengan peningkatan harga makanan dan minuman ringan dan harga bukan makanan masing-masing sebanyak 5.8% dan 2.4%. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan disebabkan kenaikan harga makanan seperti minyak dan lemak 21.6%, daging 12.2% dan beras dan bijirin 5.6%. Peningkatan harga komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan sebanyak 13.5%, restoran dan hotel 4.5% dan pengangkutan 1.8%. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan terutamanya disebabkan oleh harga insurans kenderaan yang dipengaruhi harga pasaran kereta. Di samping itu, peningkatan bagi restoran dan hotel selaras dengan kenaikan kos perkhidmatan catering berkontrak, manakala peningkatan harga pengangkutan disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Laporan penuh boleh didapati di laman sesawang JPS. Masa itu sangat berharga dan ia berlalu dengan begitu pantas tanpa disedari. Jika masa tidak dimanfaatkan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, nescaya ia akan menyebabkan manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ia kerana kesempatan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak semua manusia memanfaatkan dengan sebaiknya. Oleh itu, umat Islam perlu menghargai masa, memanfaatkannya dan tidak membiarkan masa itu berlalu dengan sia-sia kerana di akhirat kelak dan akan ditanya, adakah kita telah menggunakan pemberian atau nikmat kurniaan Allah dengan sebaik-baiknya. Itu antara dipati khutbah Jumaat bertajuk menghargai masa dengan sebaik-baiknya. Orang yang bijak mengurus dan menggunakan masanya dengan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya, membuat amal perbuatan yang baik dan melakukan perkara yang berfaedah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung dan berjaya dalam kehidupan di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Manakala orang yang lalai dan membiarkan masa itu berlalu dengan begitu saja, tanpa mengisi masa itu dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat dan berfaedah, sehingga meninggalkan dan melalaikan kewajipan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Oleh yang demikian, kita hendaklah sentiasa beringat dan memanfaatkan masa yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Syarikat Brunei Gas Carriers BGC meraihkan Jubli Perak ke-25 tahun. Sebelum itu, kemarin diadakan majlis perasmian logo khas sempena ulang tahun syarikat berkenaan. Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, pengarah urusan BGC, dalam ucapannya antara lain berkata, BGC telah berkembang dalam tempoh 25 tahun. BGC merupakan ahli yang penting dalam sektor minyak dan gas dan diharapkan terus bekerjasama dengan pertubuhan berkaitan dalam sektor ini bagi menghasilkan pekerjaan berkemahiran tinggi. Juga diadakan majlis doa selamat.
Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai Mukim Bokok diadakan secara pandu lalu kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Daerah Temburong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Pengundian adalah bagi calon tunggal Awang Abdul Aziz bin Haji Muhammad Yusof berusia 30 tahun pada tarikh pencalonan dan ketiga ini berkhidmat sebagai pengawal keselamatan. 109 undi bersetuju manakala 2 undi tidak bersetuju. Pengundian juga diadakan menggunakan aplikasi Mudah Alih e-Undi PMKK yang bermula hari Rabu 11 Januari 2023. Orang ramai masih berpeluang mengunjungi Pesta Pengguna ke-26 yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Sepanjang berlangsungnya acara berkenaan, pelbagai produk ditawarkan oleh pengusaha tempatan dan luar negara. Di samping jualan acara yang bermula sejak 11 Januari lalu itu, turut diisi dan diatur dengan pelbagai aktiviti. Antara yang menyertai Bruneian Made yang diungkayah oleh Darussalam Enterprise Day, syarikat ini mempromosikan barangan-barangan tempatan dan menyokong pertumbuhan dan perkembangan produk-produk tempatan. Antara barang yang dijual, minyak wangi dan kraf tangan. Harapan kami, of course, kami akan mau mempertingkatkan lagi lah. Kami punya perusahaan di bawah inisiatif kami, bukan saja inisiatif kami lah, tapi produk-produk tempatan di Brunei juga, insyaAllah. Juga menyertainya syarikat Takaful Brunei Am Sendirian Berhad merupakan syarikat insuran yang mempunyai lebih 20 tahun pengalaman serta diiktiraf sebagai peneraju pasaran untuk produk dan perkhidmatan inovatifnya. Pelbagai produk dan perkhidmatan ditawarkan. Expecting kami untuk semua orang ramai datang kemari beramai-ramai dan sama-sama membeli mana-mana produk kami melalui Takaful Mobile App untuk mendapat peluang memenangi sebutan bertuah. Beroperasi tahun 2019, meskipun banyak halangan ditempuhi semasa bermulanya perniagaan, syarikat Glitter masih bertahan sehingga kini. Glitter merupakan syarikat tempatan memperkenalkan produk kosmetik bagi perempuan. Kami expect yang tempat lebih meriah, ramai orang di sini dan juga untuk kenalkan orang lebih dalam apa itu Glitter, iaitu lokal produk kami mau orang tahu lebih lagi di dalam. Di samping itu, beberapa institusi pengajian tinggi juga menawarkan pelbagai kursus yang dapat diikuti terutama pelajar. Pesta dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Status harian norma baharu COVID-19, tidak ada kes dilapor berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 372 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.5%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Musabakah menghafaz Al-Quran beserta pemahamannya peringkat saringan kebangsaan tahun 1444 Hijrah akan berlangsung 5 hari iaitu bermula 16, 17, 18, 19 dan 21 Januari 2023. Musabakah akan diadakan di Pusat Pengajian dan Penyebaran Al-Quran Mabims Jalan Ong Somping. Sehubungan itu, peserta hendaklah hadir lebih awal pada tarikh dan waktu yang ditetapkan mengikut kategori masing-masing seperti yang tertera.
Bagi sebarang pertanyaan lanjut, hubungi talian 223-7512 atau 223-3364. Berita sukan. Perlawanan akhir pertama saingan AFF Mitsubishi Electric Cup MX 2022 berlangsung malam tadi. Dalam perlawanan tersebut, Vietnam terikat 2-2 dengan Thailand. Perlawanan berlangsung di Stadium National Maidin, Hanoi. Vietnam mendahului perlawanan pada minit ke-24 menerusi Nguyen Thanh Linh. Thailand bagaimanapun berjaya menyamakan kedudukan selepas 3 minit bersambung babak kedua melalui Poramid Arifarai. Thailand menggandakan jaringan pada minit ke-63 melalui Sarach Yoyen. Vuvantan bagaimanapun muncul penyelamat Vietnam dengan menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-88. Kedudukan 2-2 kekal sehingga whistle penamat. Perlawanan akhir kedua akan berlangsung di Bangkok pada Isnin ini. Di sebelah kanan Thailand baru saja dilakukan. Ditempis namun agak bahaya.